Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masya Allahu kan wa man lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam dimensi yang berbeza di alam maya. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat berpuasa. Kita sudah berada pada bulan Ramadan, dan insya-Allah Ramadan kali ini kelihatannya berbeza daripada Ramadan yang lalu. Mudah-mudahan Ramadan kali ini mempunyai makna yang tersendiri, dan ianya mempunyai kekuatan motivasi yang tersendiri, dan kita mencapai ibadah puasa yang sempurna insya-Allah. Para jemaah sekalian, sebagaimana tajuk yang diberikan kepada kami iaitu pendidikan rohani, maka ceramah ringkas yang akan kami sampaikan ialah bersekitar bagaimana bulan Ramadan itu boleh menjadikan ianya sebagai workshop, sebagai satu suluk, sebagai satu jalan untuk meningkatkan kerohanian kita. Pertama sekali, bila datangnya bulan Ramadan, kita harus bergembira. Itu salah satu ciri utama untuk perubahan diri. Jika bulan Ramadan yang menghampiri kita atau bulan Ramadan yang sedang kita berada ketika ini menunjukkan bahawa atau melahirkan perasaan sedih, risau, gelisah, maka jauh lagi untuk menjadikan dia motivasi diri. Ciri-ciri orang mukmin itu, ciri-ciri mereka ialah bergembira dengan pemberian-pemberian Allah, menunaikan segala perintahnya, dan segala pemberian-pemberiannya adalah sesuatu yang menjadikan mereka gembira dengannya. Salah satu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala secara tahunan ialah bulan Ramadan. Seharusnya orang-orang mukmin merasakan gembira dengan bulan Ramadan. Itu ciri keimanan mereka pada Allah. Dan Allah sebut kat dalam Al-Quranul Karim, ciri-ciri orang-orang mukmin itu gembira dengan pemberian-pemberian Allah. Saya mulakan dengan sebuah hadis yang berbunyi, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran, yang bermaksud barang siapa yang bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan atau bergembira dengan bulan Ramadan, Allah akan haramkan jasadnya atas api neraka. Hadis ini mengikut ahli hadis contemporary kita atau hadis-hadis ulama mutaakhirin menganggapnya hadis dhaif, tetapi ulama-ulama mutaqaddimin yang awal-awalnya telah melihatnya sebagai hadis yang sahih. Walau bagaimanapun hadis dhaif tetap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap ucapan Nabi, harus kita berikan penghormatan yang utama, harus kita mempunyai penilaian yang tinggi. Hanya kadar tertentu yang dapat kita gunakan. Hadis dhaif tidak dibolehkan untuk menjadikan sandaran dalam akidah, tidak boleh jadi sandaran dalam hukum, dan tidak boleh menjadi sumber perbahasan kita. Jadi hadis dhaif masih boleh digunakan dalam hal-hal fadilatul a'mal, menggalakkan amal-amal yang telah dikuatkan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Kebetulan dalam bergembira dengan bulan Ramadan termasuk umumnya lafaz Al-Quran yang mengizinkan kita bergembira dengannya. Ini punca kerohanian seseorang. Kalau sudah ada keresahan dengan bulan Ramadan, alamak bulan Ramadan nanti aku nak kena sahur, nak kena siapkan sahur, ada terasa leceh sikit kat dalam hati, sarapan aku dah tak ada lagi, makan tengah hari aku sudah tidak ada lagi, makan petangku yang selalu aku idam-idamkan sudah tidak ada sebulan ini, maka resahlah. Malam ada tarawih lagi, lecehlah.
Kalau perasaan itu yang ada, maka jauh lagi Ramadan untuk menjadi motivasi. Kerana itu refleksi keimanan kita pada Allah. Kalau itu sudah ada dalam diri kita, bermakna itu menunjukkan keimanan kita yang rendah. Keiman itu berperingkat-peringkat. Ada yang rendah, ada yang agak pertengahan, ada yang tinggi, ada yang sempurna. Maka yang disebut dalam hadis ni adalah golongan mereka yang hampir kepada sempurna kerana gembira dengan pemberian Allah. Kerana kita tak tahu umur kita dapat sampai ke tidak pada bulan Ramadan. Dengan dapatnya sampai pada Ramadan ini satu kegembiraan. Maka kegembiraan itu datang daripada keimanan. Tak mungkin seseorang itu bergembira kalaulah keimanannya tak sempurna. Jadi hadis itu melihat kepada ayat-ayat Quranul Karim dan umumnya daripada ayat-ayat lain adalah sahih, walaupun diletakkan statusnya sebagai hadis dhaif, tetapi maknahu sahih muayyadun bil kitab. Maknanya benar kerana disokong oleh Al-Kitabul Karim. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, farihina bima atahumullahu min fadlih. Orang-orang beriman itu yang di dalam kubur, mereka sentiasa gembira dengan pemberian-pemberian Allah. Bermakna dekat dunia lagi mereka dah gembira dengan pemberian-pemberian Allah. Sebagaimana firman Allah suruh kita bergembira dengan pemberiannya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dzalika falyafrahu. Maka katakanlah dengan kelebihan yang Allah beri dan rahmatnya, maka dengan demikian maka bergembiralah. Jadi tidak salahlah hadis yang dikatakan dhaif itu, hanya dhaifnya adalah daripada sudut periwayatannya atau dirayahnya saja. Sama ada sanadnya atau rijalnya atau matannya, mungkin mereka tak dapat nak melihat logiknya. Oh, nanti orang semua tak solat, asyik gembira saja. Maka itu bukanlah gembira yang sebenar. Itu adalah berolok-olok. Gembira yang sebenarnya menunaikan segala perintah Allah. Baik, jadi hadisnya benar. Hadisnya benar, maknanya sahih, walaupun ada ihtiyati precaution daripada alim ulama supaya tak menjadikan dia hukum, tak menjadikan dia akidah, tak menjadi perbahasan. Itu precaution kerana hal teknikalnya lah syarat-syarat kesempurnaannya tak tertunai atau tak tercapai, maka letak jadi hadis dhaif. Maka kami lihat lagi dari sudut lain bahawa perkataan farihah adalah tepat digunakan dalam hadis ni, menunjukkan ini adalah kalam baligh, kalam yang fasih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak menyebut man sarra bidukhuri Ramadan. Sarrah pun gembira, tapi farihah pun gembira. Dalam bahasa Arab surur dan farah adalah sama maknanya, gembira, tetapi mempunyai makna yang berbeza, mempunyai huraian yang berbeza. Kataan farah digunakan dalam Al-Quran menunjukkan bahawa penyebab kegembiraan itu datang dari luar usahanya. Itu beza antara farah dengan surur. Sedangkan surur, kegembiraan yang datang bersebabkan daripada usahanya. Itu beza antara surur dengan farah. Seperti kalau contoh yang mudah ialah menyambut hari kelahiran. Menyambut hari kelahiran adalah boleh kita katakan farah, sebab banyak hadiah-hadiah yang datang yang bukan daripada usaha kita, orang yang nak beri datang daripada luar. Itu farah, gembira pada hari lahir. Bagaimana pula dengan gembira pada hari peperiksaan dia berjaya, interview dia berjaya? Maka itu adalah surur, sebab itu berkait dengan usahanya. Dia belajar, lulus peperiksaan, surur, kerana itu berkait dengan usahanya. Dia usahakan sebaik mungkin untuk memperbaiki penampilannya, lalu ada temu duga, lalu dia dicalon, mendapat dilantik untuk bertugas dengan temu duga yang baik. Itu surur, bukan farah, kerana ia adalah datang daripada usahanya. Ini diambil daripada ayat Quran Karim. Setiap kali Allah menggunakan surur dan farah dalam keadaan yang berbeza. Seperti contoh perkataan surur yang Allah gunakan ialah wa amma man utiya kitabahu bi yaminih
fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ini Allah gunakan perkataan surur pada tempatnya, iaitu ada pun orang-orang yang diberi kitab daripada tangan kanannya, maka dia akan diberi perhitungan dengan perhitungan yang mudah. Maka dia akan balik ke sisi keluarganya dengan keadaan bergembira. Kenapa Allah pakai perkataan surur, tak mengatakan farihan atau farhin dan sebagainya? Sebab ia adalah daripada usaha amalnya, maka dia diberikan kitab daripada tangan kanannya. Kerana diterima usaha-usahanya, maka dia mendapat masrurah, gembira. Adapun ayat yang Allah gunakan untuk farihin, seperti mana yang kita sebut tadi, farihina bima atahumullahu min fadlih, mereka bergembira dengan apa yang Allah berikan. Atau ayat lain, qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu, maka katakanlah dengan kelebihan dan rahmat dari Allah, maka dengan demikian maka bergembira. Sebab pemberian Allah dan rahmatnya datang dari Allah, bukan daripada kita. Sebab itu farah. Jadi beza antara farah dengan surur. Maka Ramadan adalah sesuatu yang dari luar, bukan daripada diri kita. Maka man fariha bidukhuli Ramadan adalah fasih, betul. Sedangkan hari ini banyak mencampur adukkan antara surur dan farah. Itu dari sudut bahasa saya terangkan ini untuk menjelaskan bahawa bergembira dengan bulan Ramadan adalah anak tangga pertama untuk menjadikan Ramadan motivasi diri. Kalau awal-awal lagi tidak ada kegembiraan itu, tak akan berubah diri. Maka dengan keadaan Ramadan pada kali ini, wabak sedang menular dan sebagainya, jangan sekali-kali mengurangkan kegembiraan kita. Saya ada terdengar juga ada yang mengatakan, kali ini tak gembira sangatlah, pasal masjid tak buka, solat jemaah tak ada, solat Jumaat tak ada, tarawih tak ada, tak gembira saya Ramadan kali ini. Jangan, pada para jemaah sekalian, jangan jadikan itu sebagai penyebab kita tak bergembira dengan Ramadan kali ini. Malah ini adalah satu ujian yang menguntungkan. Sebab kita akan mendengar nanti hadis Nabi, atau lebih kurang mafhumnya, wabak yang menular ini boleh menjadi azab bagi mereka-mereka yang Allah nak jadikan dia azab, dan ia menjadi rahmat bagi orang mukmin, bagi mereka yang sabar mendapat penyakit ini, wabak ini, maka dia bersabar dan mati dapat pahala syahid. Bagi mereka yang sabar dan menjaganya dengan sebaik mungkin, mendapat pahala syahid walaupun tak meninggal, walaupun tak wafat dengan sakit tersebut, walaupun tak terkena sakit tersebut. Hanya dia menjaga dan bersabar dengan wabak tersebut, dengan peraturan-peraturan yang diketatkan, dia bersabar, maka dia tu termasuk orang yang mendapatkan syahid. Nanti kita akan terangkan lagi. Jadi jangan sampai penularan wabak menjadikan kita down, jadikan kita tak gembira kerana tak dapat itu, tak dapat ini, mungkin tak dapat solat hari raya, wallahu a'lam, kita tak tahu kali ini macam mana. Tapi sekiranya tak dapat juga, jangan jadikan dia salah. Jangan kita rasa kurang keislaman kali ini, jangan kita rasa kurang dapat menunaikan perintah Allah. Jangan rasa tak bergembira, jangan rasa sedih. Ini semua adalah rahmat Allah, semua rahmat. Kalau awak teliti betul-betul, kali ini Ramadan dalam penularan wabak adalah double rahmat, rahmat berganda. Atau dikatakan kalau bulan Ramadan tu workshop, maka penularan wabak pun satu workshop dalam workshop. Baik, ini adalah anggap pertama sekali ujian yang menguntungkan. Jika kita betul-betul lulus dalam ujian ini, insya-Allah dia sangat menguntungkan. Untungkan apa pada jemaah sekalian? Ramadan kali ini insya-Allah dengan penjagaan wabak menular ini, ia boleh menjadikan penyebab kita dibentukkan Allah, diberikan Allah pendidikan rohani yang baik. Dia meningkatkan ujian supaya kita ni lulus dalam ujian ini, supaya dinaikkan darjat, sebab diberikan kemudahan kepada kita dengan banyak perkara. Pertama sekali, wabak ini, sebelum kita nak mengatakan tentang bulan Ramadan, nak menjadikan bulan Ramadan itu pendidikan rohani,
pertama sekali melihat kepada wabak yang lebih awal sudah berada, jadikanlah dia penyebab keinsafan. Bagaimana kita nak melihat wabak ini sebagai satu keinsafan? Pertama sekali, kita pernah dengar dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang hal ehwal hari kiamat, bagaimana umat manusia sebelum kiamat akan diangkat Allah ibadah solat. Kita pernah dengar solat tidak akan ada lagi pada ketika itu. Wah, kita dengar hadis tu tak terbayang macam mana solat boleh tak ada lagi. Sekarang masih ramai orang melakukan solat, kuat lagi di sana sini negeri Arab masih solat lagi. Kalau negeri kita saja yang tinggal solat, lain negeri tak solat, itu mungkin lah. Tapi seluruh dunia masih melakukan solat. Mungkin jauh lagi lah agaknya kiamat. Itu kita bayangkan begitu. Tawaf, tidak akan ada lagi orang yang tawaf dekat Kaabah. Itu antara ciri-ciri kiamat. Mana mungkin tawaf? Orang sentiasa bertawaf. Sekarang pun tengah wabak penularan ni, orang tawaf dia berjauhan. Walaupun tak dapat dekat, tapi masih tawaf juga. Quran akan diangkat. Bagaimana Quran tu diangkat? Tak faham. Ketiga-tiga ni kita tak dapat faham. Tapi lihatlah, sebagaimana ibadah solat Allah fardukan pada bulan Rejab, solat jemaah digalakkan pada bulan itu, dan pada bulan itu juga Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu bulan Rejab yang lalu, diangkat sedikit. Bagaimana Allah datangkan sebab solat berjemaah di masjid diangkat sekejap. Seluruh masjid, seluruh dunia diangkat solat jemaah, tidak ada lagi. Ini satu keinsafan. Dialah yang memfardukan, dia juga yang mengambil balik. Ustaz, ini sebenarnya pemerintah yang suruh, bukan kehendak Allah. Baik, mari kita bahas. Sebenarnya yang dilakukan sekarang ini bukan kehendak pemerintah, kehendak syarak sendiri. Dalam syarak sudah ada kaedah zar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, yang bermaksud menyengkang atau menyekat semua jenis keburukan, keburukan akhlak, kerosakan sesuatu perkara, penularan wabak, penyebaran penyakit, bahaya yang mendatang. Menyekat itu lebih utama daripada mengadakan hal-hal yang baik. Itu kaedah sudah ada dalam syarak. Bermakna kita bukan ikut pemerintah, kita ikut syarak kita sendiri. Dan ulama semua dah fatwahkan perkara ini memang ada. 20 perkara solat jamaah tak perlu diadakan, 20 perkara solat Jumaat tak perlu diadakan. Semua ada dalam kitab fikih. Dalam sejarah dah membuktikan banyak dahulu, pada zaman-zaman dahulu pernah ditutup masjid buat sementara kerana wabak-wabak tertentu. Mana perkara ni ada, bukan pemerintah, bukan pemerintah suruh. Sudah ada dalam kaedah Islamiah. Jika tidak ada jamaah, solat tak dilakukan, masjid tutup atas dasar syarak, itu apa maknanya? Apa artinya? Itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kehendak pemerintah. Allah yang sendiri mengambilnya balik. Allah yang mensyariatkan, Allah mengambil balik. Allah memberi nikmat, Allah ambil balik nikmat. Ini bukankah ini satu keinsafan untuk kita? Iman yang ada di dalam ini pemberian Allah, ini juga akan diambil balik oleh Allah. Hidayah yang ada pada hari ini, esok lusa Allah boleh ambil balik. Sebab itu ada orang Islam jadi kafir, sebab itu orang yang baik menjadi jahat. Tidakkah kita perlu insaf tentang perkara ini? Jadi hal tentang solat berjamaah, fardu Jumaat tidak ada, adalah izin Allah. Allah seolah-olah memberikan amaran, mengingatkan kepada kita, tengok, aku yang mengadakannya, aku mengambil balik. Jadi satu keinsafan. Jadikanlah penularan wabak ketika ini satu pelajaran pertamanya sebelum untuk mendidik rohani kita, ia adalah untuk keinsafan kita. Apa nikmat yang ada pada diri kita, Allah boleh ambil balik bila-bila masa. Baik, itu yang pertama. Yang kedua telah saya sebutkan tadi, orang yang bersabar dengan aturan-aturan untuk menyekat hal-hal yang boleh menyebabkan wabak tertular, ialah dengan bersabar dengannya dan menjaganya
sabiran muhtasiban, dalam hadis tu dia bersabar dan dia menjaga dengan baik, dia mendapat pahala syahid walaupun dia tak meninggal, apatah lagi dia meninggal, pahala syahid. Maka ulama masukkan dalam kategori syahid akhirat. Lebih kurang ada 15 orang yang kalau dia mati dengannya salah satu daripada 15 ini, maka termasuk orang-orang yang mati syahid. Antaranya orang mati sakit ta'un atau kena ta'un, maka mati syahid akhirat. Jadi jangan bersedih terlalu sangatlah dengan orang-orang Islam kita yang meninggal dalam COVID ini. Maka Allah ambil dia secara syahid, itu adalah terbaik baginya. Baik, jadi itu adalah yang kedua, penyebab kedua rohaniah kita dimantapkan Allah pada bulan Ramadan ini, supaya kita makin insaf, makin tekun dan menjaga aturan ini. Dan yang ketiga yang terbesar, yang terbesar ini, rohaniah kita didekatkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ramai di antara kaum muslimin, orang mukmin ingin sangat bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermacam-macam perkara mereka lakukan. Tapi ingat, perkara yang ketiga ni kalau mereka dapat lakukan dalam bulan Ramadan, dalam punduran wabak, double rahmat yang saya mengatakan ini, dia didekatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rohaniahnya, walaupun jasadnya di rumah sentiasa, tapi rohaniahnya dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan syarat ibadahnya kukuh, mantap, jalan terus, iaitu bulan Ramadan dengan ibadahnya, dengan zikirnya, baca Qurannya, bersama-sama dengan keluarga, baik dengan mereka, menyantuni mereka, menolong mereka, membantu mereka di rumah. Kerana kita punya fokus sekarang hanya di rumah, dah dikurangkan ada rahmat daripada kita keluar dengan urusan-urusan di luar, menyebabkan kadang-kala fokus kita, perhatian pada keluarga terkurang. Maka sudah diberikan kemudahan, nah ini sekarang ni dekat rumah saja aku akan lihat bagaimana prestasi kamu. Jadi ini disebut sebagai ibadah indal haraj, ibadah kepada Allah ketika huru hara. Jadi ibadah kepada Allah ketika huru hara ini termasuk ibadah yang besar, yang tinggi martabatnya, yang didekatkan Nabi SAW kepada orang-orang tersebut. Sebagaimana hadis Nabi berbunyi, al-ibadah indal haraj kahijrati ilayya. Orang yang melakukan ibadah ketika dalam haraj sama seperti dia berhijrah kepadaku. Rasulullah tak cakap hijrah kepada Madinah, Rasulullah tak cakap hijrah ke negeri Arab, hijrah ke Kaabah, hijrah kepadaku. Sekarang ni hijrah kepada Nabi secara rohaniah kita. Baik, bagaimana ibadah dalam haraj? Bagaimana ibadah dalam haraj? Perlu kita jelaskan dahulu apa itu haraj. Bahasa Arab, haraj ini ialah maknanya huru hara. Huru hara dalam bahasa Melayu, ulama telah membahagikan huru hara yang dimasukkan Nabi kepada 4 hal yang berlaku pada zaman tersebut, maka jadi dia huru hara. Pertama sekali, negara, tempat tinggal tu ada peperangan, sudah dikira negeri itu huru hara. Bila orang dalam peperangan, macam mana nak solat? Perlu tak solat? Wajib solat. Maka wajib solat ketika itu bila dilakukan berganda pahalanya. Tak sama solat waktu tengah aman. Orang solat 4 rakaat ketika aman, 4 rakaat ketika perang, tak sama pahalanya. Sebab 4 rakaat ketika perang adalah ibadah indal haraj, ibadah ketika susah. Tanya orang yang balik perang daripada peperangan-peperangan Afghanistan. Saya mempunyai teman-teman ya di Mesir dahulu yang ikuti peperangan Afghanistan dengan Soviet. Mereka mengatakan tidak pernah kami merasa selazat solat ketika zaman peperangan. Zaman waktu aman rasa solat kita tak rasa apa-apa, tapi waktu perang solat kita terasa begitu indah dan sedap sekali. Tengok bagaimana Allah jadikan penyebab itu mendatangkan rasa. Jadi dalam kesusahan jangan tak salat. Cuba sekurang-kurang yang fardunya dilakukan, sudah tinggi martabatnya kerana keadaan susah. Apatah lagi dalam keadaan wabak seperti ini, dan ditambah bulan Ramadan, double. Baik, itu contoh peperangan saya beri. Yang kedua, bencana alam. Bencana alam, gempa, banjir besar, apa semua. Kalau ada yang masih cari tempat untuk melakukan salat, itu ibadah indal haraj. Yang ketiga,
Wabak menular. Ketika wabak menular, susah nak keluar, tak boleh keluar rumah, maka ibadah dalam rumah menjadi ibadah indal haraj. Dan keempat, apabila fitnah menular, sampai masa nanti bila orang keluar rumah semua terkena satu fitnah, kita tak dapat bayangkan ketika ini bagaimana fitnah tersebut. Ada juga ulama mengatakan wabak yang tersebar ini sekiranya, ini saya terangkan ini sebagai sekiranya dapat diketahui ini adalah perbuatan manusia, maka sudah dikira sebagai fitnah yang menular. Sebab orang anggapnya wabak sebagai perkara natural, semula jadi, mereka kaitkannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka bersabar dengannya. Tapi mereka bila dah tahu ni daripada manusia, tetap bersabar dengannya, maka sabar dengan dalam fitnah. Sebab menisbahkan sesuatu yang bukan tepat padanya sudah sah dilayak diberikan gelaran fitnah. Baik, jadi sebenarnya kita ni dalam keadaan seperti ini sudah layak dikatakan zaman fitnah atau zaman wabak. Ibadah indal haraj dah kena betul pada kali ini. Jadi tengok para jemaah sekalian, rohaniah yang nak dibina ini, pendidikan ini dapat ditingkatkan Allah dengan dua pemberian. Hargailah peluang ini, hargailah yang sekali-sekala Ramadan seperti ini saja datang dalam hidup kita. Rebutilah dengan banyak ibadah kepada Allah, banyak berzikir, berkumpul dengan keluarga, berjemaah dengan mereka, laungkan azan di rumah. Ini semua adalah hal-hal yang baik. Baik, apabila haraj ini berlaku, bila kita dapat beribadah pada Allah, maka dikira ibadah kita, rohaniah kita didekatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin akhiri sedikit dalam ceramah kita dengan sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendidik kita supaya terus beribadah dalam rumah apabila berlakunya fitnah atau hal yang tak baik di luar. Baik, hadis ini datang daripada Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah menerangkan tentang fitnah-fitnah di akhir zaman akan makin membesar dan menyeluruh. Maka para sahabat tanya, kenapa jadi demikian ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ni hadisnya panjang, saya ambil ringkas daripada pengertian mafhumnya. Rasulullah mengatakan kerana perjanjian-perjanjian dilanggar dan amanah-amanah dikhianati. Maka para sahabat bertanya, jika berlaku demikian ya Rasulullah, apa harus kita buat? Untungnya orang ni bertanya. Kalau dia tak bertanya, kita tak tahu apa nak buat. Maka dengan dia bertanya demikian, tengok jawapan Rasulullah. Jawapan Rasulullah adalah amalan kita sekarang. Rasulullah mengatakan, jika berlakulah demikian fitnah-fitnah sehingga amanah ini semua berlaku yang dilanggar, janji dilanggar, amanah dikhianati, ilzam baitak, stay at home. Masya Allah. Kalau menteri-menteri cakap, orang-orang besar cakap duduk di rumah, jangan keluar rumah, bermacam-macam. Kita tengok beberapa hari program-program, semua video artis-artis, selebriti semua cakap stay at home, semua cakap. Sekarang saya nak menyampaikan, Rasulullah mengatakan ilzam baitak, lazimilah rumahmu, duduk dalam rumah. Rasulullah sendiri mengatakan wa amlik alaika lisanak, dan kuasailah lidahmu. Tengok, Rasulullah dah tahu sesuatu perkara. Biasanya orang dah duduk dalam rumah, dia tak diam lidahnya, dia bercakap, keluarkan kat video sebenarnya macam mana dia berlaku ni, keluar kat video, sebar kat Facebook, sebar kat Instagram, bercakap terus. Hampir tiap hari kita tengok penuh Facebook, pasal orang duduk rumah semua bercakap. Rasulullah pesan, duduk rumah, jaga lidah kita, nak cakap yang baik-baik, pesan yang baik-baik, jangan cakap yang salah-salah. Baru ibadah kita valid, baru ibadah kita jadi betul. Tapi kalau kita duduk rumah juga, lidah kita tak jaga, cemoh sana cemoh sini, marah sana marah sini, keluarkan kat video dan sebarkan, merosakkan ibadah kita. Ingat bahawa banyak manusia dimasukkan dalam neraka Allah kerana lidah-lidah mereka. Rasulullah ilzam baitak wa amlik alaika lisanak, kuasailah bagimu atau kuasailah dirimu dalam menjaga lidahmu. Wa khudh ma ta'rif, buatlah apa yang kamu tahu dia penting. Wada' ma tunkir, tinggalkan perkara yang tak penting, yang tak berfaedah, tinggalkan. Wa alayka bi amril khassah wada' anka amrul ammah,
maka engkau hendaklah menguruskan hal secara khusus dirimu dan keluarga, dan kau tinggalkan hal-hal yang umum. Perkara-perkara umum dah tak penting lagi, tinggalkan. Konsentrate khusus untuk keluargamu, tinggalkan ni keluarga. Ini pesanan Rasulullah. Maka dalam riwayat lain mengatakan, bila Rasulullah kita nak buat macam ini ya Rasulullah, dzalika yaumul haraj, itulah dia hari haraj. Maka ada sahabat lain bertanya, boleh cirikanlah bagaimana hari haraj tersebut. Hina la ya'manu rajulu jalisahu, apabila seseorang itu duduk di satu tempat, maka ada orang duduk di sebelah, maka dia tak aman orang yang duduk di sebelahnya. Itu maksud hadis Nabi. Hina la ya'manu rajulu jalisahu, iaitu ketika seseorang itu tak merasa aman orang duduk sebelah dia. Sekarang dah berlaku tak para jemaah sekalian? Kita jalan-jalan kat luar, kita duduk, ada orang duduk kat sebelah, aman tak? Tak aman. Mungkin dia bawa penyakit wabak tersebut. Rasulullah mengatakan, kalau begitu yang berlaku, ilzam baitak wa amlik alaika lisanak wa khudh ma ta'rif wa da' ma tunkir, wa da' ma tunkir wa khudh ma ta'rifu wa da' ma tunkir wa alaika bil amril khasah wa da'anka amral ammah. Itu hadis Nabi yang diambil dalam kitab Minhajul Abidin, di mana kitab itu sebenarnya menerangkan tentang pentingnya beruzlah, pentingnya duduk di rumah ketika fitnah menular. Alim ulama menggunakan banyak hadis di situ yang menerangkan tentang kepentingan duduk di rumah ibadah di akhir-akhir zaman. Maka kita sedang atau melakukannya, ini semua boosterkan rohaniah kita. Ini menjadikan rohaniah kita terdidik, kerana dia balik kepada asal, balik kepada asas dengan keluarga. Maka para jemaah sekalian, ambillah peluang seperti ini, rebutlah waktu Ramadan kali ini yang kita akan insya-Allah berada di rumah dengan keluarga sepanjang masa. Kebetulan beberapa tahun sebelum ni tema MUIS untuk bulan Ramadan ialah Ramadan bersama keluarga, Ramadan bersama keluarga. Maka benar-benarlah kali ini bersama-sama keluarga terus menerus. Maka ambillah peluang ini. Kita dah buat persiapan dengan ceramah-ceramah awal beberapa tahun dahulu. Kalau di masjid-masjid tak diizinkan laungkan azan, di rumah kita masih boleh laungkan azan. Azan ini bukan untuk waktu solat sahaja, maka faedah azan ini sampai kepada 20 kelebihan faedah azan. Ulama fikih dah menyenaraikan, termasuk Syekh Umar Al-Khatib dalam kitabnya, faedah-faedah kelebihan azan tu sampai 20, banyak. Maka jangan kita sekatkan. Ia adalah sesuatu yang berfaedah. Azan ini mempunyai banyak kekuatan. Allah menjadikan dia sebagai firewall untuk masjid Allah Subhanahu Wa Taala, firewall untuk rumah Allah. Sesuatu yang kekuatan yang paling kuat untuk menjaga kerohanian bangunan tersebut. Maka bila azan itu dapat dilaungkan di rumah dan tanpa mengganggu jiran-jiran, sesuatu yang baik. Kita mengajar anak-anak kita lafaz-lafaz azan, kita lakukan salat berjamaah, berzikir berjamaah, tadarus sama-sama. Malah kita berbuka puasa, bersahur sama-sama, maka ia menandakan kemesraan, keinsanan yang baik antara keluarga. Maka barulah ada limpahan barakah. Maka adalah bisa lepas barakah itu pembukaan hal-hal rohaniah. Maka dengan dalam kesempatan seperti ini, jangan lupa pada kali Ramadan kali ini bukan mengurangkan kita. Semua ibadah kita boleh lakukan di rumah, malah sedekah pun kita boleh lakukan. Iaitu kita sekarang boleh sedekah online, sedekah kepada Masjid Khalid yang telah aturkan kita punya ceramah ini, yang mengizinkan kita mendapat faedah. Maka kita sedekahkanlah pada Masjid Khalid tentang dan danah-danah yang kita tahu ketika ini sedang terjejas. Semua masjid-masjid Singapura terjejas kerana tidak ada solat Jumaatnya. Maka kita masih lagi boleh sedekah. Maka berilah sedekah kepada Masjid Khalid ini dan cahayakanlah diri kita pada Ramadan kali ini dengan ibadah dan sedekah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.